Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ismi Nur Amali binti Muhammad Sikri, Yatri 055064. InsyaAllah saya akan menerangkan berkaitan dengan tajuk Mujahadah an-nafsu wa tazkiyatuha. Baiklah, masuk kepada ta'arif al-mujahadah. Ta'arif al-mujahadah adalah istifragh al-was'u fi mudafa'atil adu, iaitu mencurahkan segala kemampuan untuk melawan musuh. Dan mujahadah terbahagi pada 3 jenis, iaitu mujahadah al-adu al-zahir, mujahadah untuk melawan musuh yang zahir, yang nampak, mujahadah al-syaitan, mujahadah untuk melawan syaitan, dan mujahadah an-nafsu, mujahadah untuk melawan hawa nafsu. Seperti mana yang terdapat di dalam surah Al-Hajj ayat ke-78 yang bermaksud, dan berjihadlah kalian melawan hawa nafsu, sebagaimana kalian berjihad melawan musuh-musuh kalian. Terdapat juga dalil daripada sunnah Rasulullah yang bermaksud, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah itu benar-benar berserta dengan orang-orang yang berbuat baik. Dan hukum bermujahadah adalah fardu ain. Masuk kepada qabiliyatu sifatun nafsi litaghayyur, iaitu sifat-sifat bawaan yang sudah terbiasa dapat terubah daripada mazmumah kepada mahmudah. Syaka 'ala an-nafsu al-insaniyah qabilatu litaghayyuri sifati an-naqisah wa tabdilu 'adatiha al-mazmumah, iaitu sifat-sifat yang ada dalam diri kita yang kebiasaannya mazmumah, yang sudah menjadi adat dalam diri kita, dapat diubah dengan kepada sifat-sifat mahmudah. Walaysa al-muradu min mujahadah an-nafsu istisari sifatuha, bal al-muradi tas'iduha min si'i ila husni wa tasiruha ala muradillah ta'ala wa ibtigha'i mardatihi, iaitu tidak dimaksudkan berjuang melawan hawa nafsu itu dengan mencapai habis akar dia. Maksud dia berjuang melawan hawa nafsu itu dengan membuang sekaligus sifat-sifat mazmumah itu, tetapi yang dimaksudkan adalah mengangkat dari sifat-sifat yang buruk menjadi sifat-sifat yang baik, dan mengarahkan sifat itu kepada sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Fasifatul ghadab mazmumah hina yaghdabul mar'i li nafsihi, amma idza ghadaba lillahi ta'ala fa indaha yasbihu al-ghadab mamduha. Seperti contoh sifat marah. Sifat marah itu adalah sifat yang tercela apabila dia marah kepada dirinya, tetapi ia akan menjadi sifat yang terpuji, yang mahmudah apabila dia marah kerana Allah Ta'ala. Begitu juga dengan sifatul kubra, fahiyya mazmumatu hina yatakabbur al-muslim ala ikhwatihi al-muslimin, amma hina yatakabbur ala mutakabbirin al-kafirin fatusbihu hadhihi sifat al-mahmudah li'annaha fi sabilillah wa damni hududu syar'ihi. Begitu juga dengan sifat takabur. Sifat takabur itu ia adalah sifat yang tercela apabila dia takabur atau sombong kepada saudara muslim, saudara Islamnya, tetapi ia akan menjadi sifat yang terpuji apabila ia sombong kepada orang-orang kafir. Masuk kepada tariqah al-mujahadah. Wa awal al-marhalah fi mujahadah adamu radiyal mar'u an nafsihi wa imanihi bi wasfiha allazi akhbara anhu khaliquha wa mubdi'aha, innan nafsu la'ammaratu bis-su'i, dalam surah Yusuf ayat ke-53, yang bermaksud fasa awal dalam mujahadah adalah seseorang itu tidak rela terhadap nafsunya sendiri, dan ia yakin bahawa sifat jiwa adalah sifat yang tertera dalam Al-Quran dalam surah Yusuf, yang bermaksud sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Fa'allamahu anna an-nafsu akbar qati'u 'anillahi ta'ala kama annaha a'zamu mawsilu ilayhi, wa dhalika anna an-nafsu hinama takunu ammaratu bis-su' la tatalazzaz illa bil ma'asi wal mukhalifat, walakinnaha ba'da mujahadatiha wa tazkiyatiha tasbihu radiyah mardiyah la tasirru illa bit ta'at wal muwafaqat wal istinasi billahi ta'ala.
yang bermaksud seseorang itu perlu mengetahui bahawa penghalang utama kepada diri seseorang untuk bermujahadah adalah mujahadah melawan hawa nafsu. Kerana hawa nafsu itu selalu mengajak kepada kejahatan. Maka apabila nafsu itu mengajak kepada kejahatan, seseorang itu akan merasa nikmat apabila dia melakukan perkara yang tercela. Akan tetapi apabila dia bermujahadah untuk melawan hawa nafsu, dia akan merasa nikmat apabila dia melakukan ketaatan yang dikehendaki oleh Allah. فإذا عرف المسلم ذلك أقبل على نفسه يفتمها عن شهواتها المنحرفة وعاداتها الناقصة ويلزمها بتطبيق الطاعات والقربات ويتدرج في المجاهدة على حسب السيرة، فهو في بادئ الأمر التخلي عن المعاصي التي تتعلق بجوارها السبعة، وهي اللسان والأذنان والعينان واليدان والرجلان والبطن والفرج. ثم يحل هذه الجوارح السبعة بالطاعات والمناسبة لكل منها. Apabila seorang itu tahu bahawa hawa nafsu itu mendorong kepada kejahatan, maka dia perlu menepis keinginan kepada hawa nafsu itu yang menyimpang daripada kebiasaan yang tercela. Dan di dalam mujahadah perlu dilakukan secara berperingkat sesuai dengan perjalanan seseorang itu untuk menuju kepada Allah Ta'ala untuk bermujahadah. Dan apa yang harus dilakukan oleh orang yang ingin bermujahadah apabila ingin bermujahadah adalah yang pertama, ia perlu membebaskan diri dia dari segala macam maksiat berkaitan dengan anggota yang tujuh. Anggota yang tujuh itu apa? Iaitu lisan, telinga, mata, tangan, kaki, perut dan kemaluan. Apabila dia menghiasi anggota tujuh itu dengan ketaatan yang sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah, maka dia akan menghubungkan hati seseorang itu kepada Allah. Kerana ketujuh anggota itu adalah merupakan jendela kepada dalam menghubungkan hati kepada Allah yang Maha Pencipta. Apabila dilimpahkan ketujuh anggota itu ke dalam maksiat, maka hati itu akan menjadi keruh. Seperti mana kalau hati itu keruh, maka seluruh anggota itu menjadi keruh. Dan jika hati itu bercahaya, seluruh anggota itu akan sembuh dari sakitnya, iaitu akan terhindar dari maksiat. ثم ينتقل في المجاهدة إلى صفات الباطنة فيبدل صفاته الناقصة كالكبر والرياء والغضب بصفات كاملة كالتواضع والإخلاص والحلم. Kemudian apabila anggota tujuh itu telah dihiasi dengan ketaatan kepada Allah, dia berpindah pula kepada mujahadah untuk terhadap sifat-sifat yang di dalam batin, di dalam diri dia sendiri, iaitu sifat-sifat batin. Sifat-sifat batin itu seperti sombong, riya, ujub, takabur, dan sifat-sifat itu dia perlu untuk menggantikan sifat-sifat mazmumah itu kepada sifat-sifat mahmudah seperti ikhlas, tawaddu' dan sebagainya. Okey. Wallazi yahaqqiqu annahu lilmurid huwa istiqamah ala sahabati mursyidha wal istislamihi lahu kal istislamil marid lit-taibid. Dan apabila kunci kepada seseorang untuk bermujahadah apabila dia istiqamah dalam hubungan dengan mursyid ataupun gurunya. Apabila dia berguru dengan mursyidnya, maka mursyid itu akan mendorong, gurunya akan mendorong dia untuk mengubah sedikit demi sedikit apa yang ada dalam hatinya daripada sifat mazmumah kepada sifat mahmudah. Okey, masuk kepada as-sabil li mujahadah an-nafsu wa tazkiyatha, iaitu jalan atau cara untuk bermujahadah melawan hawa nafsu dan untuk membaikinya. Ma yajibu 'ala al-muslim al-qiyam bihi li tahzibu nafsihi wa ibti'adu 'an dhunub wal ma'asi. Sesungguhnya wajib bagi seorang itu untuk
mendisiplinkan diri dia dan menjauhi daripada dosa-dosa dan perkara yang maksiat. Dan daripada kepentingan untuk jalan mujahadah melawan hawa nafsu ini adalah cara-caranya adalah dengan yang pertama, jihad melawan hawa nafsu dengan kita memperbanyakkan ilmu. Jihad an-nafsu bi talabil ilmu. Fayujahidu al-amdu nafsihi al-amdi anil ma'asi lil ishtighal bi talabil ilmu bi syatta. Ini kerana dengan kita memperbanyakkan menuntut ilmu, belajar ilmu, dia akan menjauhkan diri ataupun menyibukkan diri dengan menuntut ilmu, dan sekaligus ia dapat menghindarkan kita daripada terjebak dengan maksiat. Yang kedua adalah al-jihad bil amal, iaitu jihad dengan amal, iaitu bekerja. Yang dimaksudkan dengan bekerja itu adalah dengan memperbanyakkan amalan-amalan soleh. Kerana dengan memperbanyakkan amalan-amalan soleh itu, dia dapat menghindarkan diri kita daripada terjebak dengan perkara-perkara maksiat yang dapat melawan, dan kita sekaligus ia dapat melawan hawa nafsu kita. Okey, masuk kepada tahzibun nafsu bi'ibadi wasawisu syaitan anha, iaitu memurnikan diri kita atau jiwa kita daripada bisikan-bisikan syaitan. Yang pertama adalah yang baik ala muslim an yuhasibu nafsihi ala ba'di an jami'i ma yuqihu asy-syaitan fi sadrihi min al-waswas, iaitu cara untuk kita memurnikan diri kita daripada bisikan syaitan adalah seseorang itu perlu untuk mendisiplinkan diri dia dengan menjauhkan diri daripada semua bisikan syaitan yang telah dilemparkan oleh iblis ke dalam dada dia, dengan membuang segala bisikan itu dan tidak terlalu mengikuti fikiran dia yang menjerumus kepada kecelakaan, iaitu kepada maksiat. Yang kedua adalah an yasta'izu billah minal wasatu syaitan, iaitu untuk meminta. Yang kedua dengan cara meminta pertolongan daripada Tuhan daripada bisikan-bisikan syaitan, meminta doa daripada Allah supaya terhindar ataupun lindungikan diri dia daripada terjebak dengan bisikan-bisikan syaitan yang boleh mendorong kepada kemaksiatan. Yang ketiga adalah alla ya'tabidu ila muraja'atun nafsi fima aradatu alaihi syaitanihi walau hatta liyubarru hunna aqsima asaruhu fi nafsi, iaitu yang ketiga adalah dengan dia tidak meninjau diri dia sendiri dengan apa yang disampaikan oleh iblis, iaitu ia tidak terlalu meneliti diri dia sendiri daripada bisikan-bisikan syaitan itu, dengan tidak terlalu meneliti diri sendiri. Yang keempat adalah an yashghalu nafsihi al-muslim bima yatrahu iblis fi nafsi tasbitu haqa'iq al-iman, iaitu yang keempat, seseorang itu perlu untuk menyibukkan diri dia dengan apa yang ditempatkan oleh syaitan dalam diri dia, dengan mengesahkan kebenaran iman dan menjadi realiti nyata dari apa yang tidak dapat dilihat, iaitu seorang itu dia perlu untuk sibukkan diri dia dengan pengesahan kepada kebenaran iman, dengan melihat kepada kebenaran iman, tidak terlalu mengikut bisikan syaitan tersebut.